Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pada sesi yang lepas telah pun menghabiskan kitab Fiqhul Qulub karangan Profesor Dr. Basri hafizahullah. Jadi sementara menunggu cadangan tajuk ataupun kitab yang kita akan bahaskan, jadi pada malam ini kita akan ambil satu tajuk yang umum. Saya kira tajuk yang semua kita maklum akan kepentingannya, dan bila kita menyebutkan isi-isi kandungan yang kejap lagi kita akan sebutkan, benda tersebut tidaklah asing bagi kita. Tajuk tersebut yang dipilih dan kita sepakat untuk bahas dan juga bincang pada malam ini adalah berkenaan dengan adab syarak dan juga seni bergaul. Muslim-muslimat anti Allah sekalian, saya terkadang banyak terima soalan berkenaan dengan individu ataupun perorangan yang dia itu rasa sedikit tidak yakin untuk bergaul dengan manusia. Kadang-kadang soalannya berbunyi, "Ustaz, kenapa saya cuba untuk meminang orang tak suka kat saya?" Kadang-kadang di tempat kerja dia kata, "Kenapa si fulan itu lebih popular berbanding dengan saya?" Kalau di tempat kerja saya sebagai cikgu, kenapa cikgu itu lebih popular berbanding dengan saya? Ada, wujud. Benda tersebut berlaku secara realiti. Ataupun mungkin muslim-muslimat pernah menghadapi satu situasi di mana di kalangan adik-beradik ada di antara mereka yang mak ayah lebih favourite berbanding dengan yang lain. Kita sebut favoritism kot, kalau bahasa yang kita boleh sebutkan seperti itu. Jadi dia beza satu individu kepada satu individu lain. Ini kita tidak berbicara berkenaan dengan kepentingan. Kita tidak bicara berkenaan kepentingan duniawi. Maksudnya dia tu ada harta, dia nak naik pangkat, dia pergi apa? Dia pergi jack bos dia. Dia pergi ampu bos dia dan sebagainya. Akhirnya bos dia suka kat dia dan bos dia berikan sesuatu kepentingan berbentuk duniawi kepada dia. Kita tidak bicara berkenaan dengan bab itu. Tetapi kita punya bicara pada malam ini adalah bagaimana kita ini bergaul supaya akhlak kita itu dicintai. Ingat, kita sebenarnya bincang pada malam ini bukan untuk dicintai. Mungkin sebab ada orang kadang-kadang dia tahu teknik, dia pergi jadi apa? Manusia buaya. Tahu manusia buaya? Binatang ni ada dua, pula. Buaya ni ada dua. Satu buaya yang real, buaya yang ganas itu, satu lagi buaya yang lebih ganas. Maksudnya playboy lah bahasa kita. Jadi sebab kemahiran dia tu, kenapa orang boleh suka kat dia? Sebab kemahiran dia bergaul dengan wanita, akhirnya wanita suka kat dia. Mungkin disebabkan harta dia pandai mengayat, buat apa cia-cia sikit, orang suka kat dia. Baik, kita tak ke situ, tetapi pastinya bila kita ini merupakan orang yang pandai bergaul, orang akan suka kat kita. Baik, jadi insya-Allah pada malam ini itu adalah tajuk yang kita bahaskan, adab bergaul, adab syarak dan juga seni dalam pergaulan. Baik, sebelum kita sebutkan isi-isi penting macam mana kita nak bergaul, kita di sini pada perbahasan malam ini tidak bicara tentang bagaimana kita nak beradab dengan Allah Ta'ala. Tak, itu bukan perbahasan kita. Juga bukan perbahasan kita bagaimana kita nak berakhlak dengan orang tua kita. Tak, ini lebih umum. Ini lebih umum dan konteks kita adalah sesama manusia. Sesama manusia, laki dan juga perempuan. Sama, laki dan juga perempuan. Ada orang mungkin dia tak erti bergaul, dia tahu agama. Dia tahu agama tapi dia tak erti bergaul. Akhirnya benda tersebut akan merosakkan
agama yang dia pegang. Kita akan sebutkan nanti. Baik, muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Saya akan sebutkan, ini tak ada, ni dia tak ada kitab, jadi saya kumpulkan beberapa poin yang mungkin kita boleh muhasabah dan juga mudzakarahkan. Baik, saya akan sebutkan 3 perkara yang menjadi motivasi kita untuk memperbaiki akhlak kita dari sudut pergaulan. Dari sudut pergaulan. Bagaimana kita nak bercakap dengan bos, bagaimana kita nak bercakap dengan anak, bagaimana kita nak bercakap dengan isteri, bagaimana kita nak bercakap dengan kita punya rakan sebaya ataupun rakan sekerja. Baik, 3 perkara yang kita perlu ada. Akhirnya perkara ini akan menyebabkan kita sedar. Dan kita selalu tekankan, ilmu itu mendatangkan kesedaran. Okey, ilmu itu mendatangkan kesedaran. Sebab kita nak sedar, kita bukan semata-mata nak semangat. Kita bukan orang politik yang semangat itu kemudian manifesto tak ditunaikan, kemudian dia pergi ceramah umum 5 tahun lagi, kita pun semangat, kita undi dia, akhirnya kena bohong lagi. Tak, kita tak seperti itu. Kita nak menghasilkan, mencetuskan kesedaran. Jadi kita akan sebut 3 perkara ini, apakah faktor kenapa kita nak memperbaiki akhlak kita dalam bergaul. Baik, perkara yang pertama, supaya kita ini menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik ini merupakan manusia yang Nabi SAW berikan pujian kepadanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, selain pada hadis yang sebutkan tadi, Nabi SAW sebut khairun nas, tadi anfa'uhum linnas, ini pula Nabi kata ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Bukan sekadar bagus akhlaknya ketika di masjid, bukan sekadar bagus akhlaknya ketika dia berada di kuliah pengajian, tetapi yang paling bagus akhlaknya ketika mana dia berada di jalan raya, ketika mana dia berada di kawasan perumahan dia, ketika mana dia juga berada di tempat kerja dia. Kadang-kadang bila kita sebut akhlak, orang teringat akhlak kat masjid kena bagus, kena pakai pakaian yang indah. Itu kita tak nafikan. Ataupun kita pergi ke pengajian, semua pakai bagus, cakapnya bagus, itu kita tak nafikan. Tapi bila Nabi SAW sebut, dan hadis ini pula dinyatakan secara umum, khairun nas, sebaik-baik manusia. Ahsanuhum, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian menariknya muslim-muslimat, hadis ini tidak disebutkan khairul muslim dan juga tidak disebutkan khairul mukmin. Nak bagi tahu siapa yang memiliki ini, dia adalah manusia yang the best. Maksudnya manusia akan cinta dan juga suka kat dia. Ini di antara istifadah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Baik, hadis lain, kita nak bagi semangat ni supaya kita ni memperbaiki akhlak kita. Hadis lain, Nabi SAW sebut, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi. Nabi kata, ada seorang lelaki yang dikarenakan akhlaknya yang bagus, la yudrik, dia mencapai kedudukan darajatas shaim al-qaim. Dia mencapai kedudukan orang yang berpuasa dan juga orang yang bangkit pada waktu malam untuk bersembahyang. Jadi akhlak yang bagus ini Nabi SAW samakan dengan apa? Samakan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah motivasi pertama kita. Kita nak memperbaiki akhlak kita ketika bergaul, supaya kita ini jadi manusia yang terbaik. Satu. Yang kedua, muslim-muslimat, akhlak yang baik ini merupakan suatu perintah Allah Ta'ala. Okay. Ini juga motivasi kepada kita. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Buktinya, kalau kita buka Suratul Nahl ayat 125. Suratul Nahl ayat 125. Kalau kita buka secara sepintas lalu, ayat tersebut sebenarnya cerita tentang dakwah. Ayat tersebut cerita tentang dakwah. Di antara survival penting kelangsungan agama kita ini adalah melalui dakwah. Kalaulah guru saya tak dakwah kepada saya, berikan kesedaran kepada saya, berikan ilmu kepada saya pun tak ada bercakap kat depan muslim-muslimat pada hari ini. Jadi survival agama itu ada pada dakwah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ayat yang lazim kita dengar. Allah Ta'ala kata apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Pada ayat ini Allah Ta'ala sebut 3 cara kalau kamu nak kelangsungan dakwah itu berjaya. Perhatikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. 1, dengan hikmah. Apa hikmah? Kita tahu perkataan yang kita ucapkan di tempat yang sesuai kepada orang yang sesuai. Hikmah. Kemudian ada orang yang mungkin hikmah tu tak makan kat dia. Kita cakap elok-elok, dia tak makan kat dia. Allah Ta'ala sebut, wal mau'izatil hasanah. Berikan peringatan keras, tapi dalam bentuk yang bagus. Al-hasanah. Kemudian, tengok perkataan ini, al-hasanah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, mungkin ada orang yang ini tak makan. Kalau kita beri peringatan keras, kata jangan buat syirik, jangan buat benda yang merepek, dia tak makan. Makan, dia pula berhujah dengan kita. Allah Ta'ala sebut apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau engkau nak kalau engkau nak berhujah, berdebat, maka berdebatkanlah dengan cara yang bagus. Kemudian Allah Ta'ala sebut, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa di kalangan hamba-hamba yang tersesat dan siapa yang diberikan hidayah. Kemudian kita ambil contoh lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara direct. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159. Pun lazim kita dengar. Allah Ta'ala sebut dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatan minallah linta lahum. Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Tak ada orang yang akhlaknya lebih mulia berbanding dengan para anbiya. Dan para anbiya itu yang the bestnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu Allah Ta'ala kata apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau engkau keras, kasar hati, lan faddu min hawlik, niscaya engkau akan orang tinggalkan. Lan faddu maksudnya mereka akan bertebaran min hawlik, daripada engkau. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Minta ampun, maafkanlah mereka, minta ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amr. Dan engkau bermesyuarat, berbincang dengan mereka terhadap suatu urusan. Setelah engkau buat itu, Allah Ta'ala sebut apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalaulah kita ambil sikap seperti ini, katalah kedudukan kita sebagai seorang bos, kedudukan kita sebagai seorang teman, kedudukan kita sebagai seorang apa lagi? Kalau yang lelakinya, suami. Apakah orang tidak menyenangi kita dengan akhlak seperti ini? Mestinya orang akan cari kita. Orang tak tengok orang lain. Kalau minta nasihat tu, mesti orang akan cari kita. Kalau kita implementasi satu ayat Quran ni saja. Dalam surah Al-Imran, ayat 159. Lemah lembut, tidak keras hati, kasar hati, minta ampun, maafkan, bawa bincang. Kalau kita dalam rumah tangga, seronok tak kalau ada suami seperti ini? Seronok, pastinya seronok. Kalau kita dalam organisasi, seronok tak kalau ada bos seperti ini? Kalaulah kita ada bos, ini terus terang sebut kan. Kalau kita ada bos, satu keras, satu lagi lunak. Dan kita pula memerlukan, kita nak balik cuti ni kan, nak perlu cuti, nak balik kampung sebab mungkin mak ayah sakit. Agak kita pergi bos mana satu? Mesti yang lunak. Okay. Jadi ini merupakan trik, bukanlah trik yang tersembunyi. Tetapi Allah Ta'ala bagi tahu, ini adalah tips kalau engkau nak orang suka kat engkau. Sekali lagi, tujuan kita bukan nak bagi orang suka, tapi ini merupakan akhlak yang the best. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah faktor yang menyebabkan kita nak berakhlak dengan akhlak yang bagus? Yang ketiga adalah untuk menjauhkan diri kita daripada murka Allah Ta'ala. Ada orang ingat, dengan aku solat, tak syirik, tak melakukan bid'ah, aku dengan aku masuk syurga. Tak juga sebenarnya. Tak juga. Baik, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam Al-Adab Al-Mufrad, satu hari sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita.
Okay, dalam kes ni wanita. Dia termasuk. Bila kita sebut wanita, bukan maksudnya khas untuk wanita. Lelaki terpakai sekali kecuali ada dalil yang mengkhususkan bab tersebut. Dia kata, sahabat kata, Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Sahabat bagi situasi dekat baginda untuk minta fatwa, macam mana orang ni, okey tak? Dia kata, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Dia kata, ya Rasul, ada seorang fulana, seorang wanita, tak dia sebutkan secara spesifik. Sahabat cuma nak tahu apa kedudukan orang ni. Baik, sahabat bagi tahu, dia ni taqumul lail, bangkit pada waktu malam. Baik, saya nak kita perhatikan hadis ini sama-sama. Taqumul lail wa tasaddaq, dan dia berikan sedekah. Wa taf'al, dan dia tasumun nahar, dia berpuasa pada waktu pagi. Pastinya bukan puasa wajib. Semua ni benda sunat. Wa tasumun nahar wa taf'al, dia buat benda tu, dia buat benda ni, wa tasaddaq, dan dia berikan sedekah. Kalau kita baca hadis Mu'adz bin Jabal, 3 benda ni merupakan the best. Apa dia? Qiyamul lail, puasa, sedekah. Tapi sahabat kata, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi si fulanah ni ada satu masalah. Wahai Rasul, dia menyakiti jirannya dengan lisannya. Mungkin dia tak mencarut, tapi perkataannya tu bikin sakit hati. Nabi SAW kata apa dekat ni, perempuan ni? Sahabat minta tanya, macam mana kedudukan perempuan ni? Nabi kata apa? La khaira fiha. Tidak ada apa-apa kebaikan. Siapa yang belajar bahasa Arab tahu, Nabi menggunakan sigah yang umum kat situ. Bukan ma'rifah nakirah. Tidak ada apa-apa kebaikan. Kalau kita boleh terjemahlah ke dalam bahasa Melayu seperti itu. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan apa-apa dengan dia. Jadi janganlah kita sangka orang yang pakai lebay, orang yang pakai mungkin pakaian yang Islamik, tiba-tiba dekat Facebook dia mencarut, menyakiti hati orang, benda tersebut bagus. Tak, abadan kallah. Sekali-kali tidak. Nabi kata apa? Hiya finnar. Dia berada di neraka. Nabi kata la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan untuk dia dan dia berada dalam neraka. Kalau kita perhatikan, satu orang ni tak boleh buat qiyamul lail melainkan solat fardu dia telah pun sempurna. Ada orang pergi buat perkara sunat. Dia buat benda sunat tapi benda wajib dia tak lepas. Susah sebenarnya. Orang hanya pergi ke benda sunat melainkan dia tak pergi kepada benda sunat melainkan kefarduannya telah pun sempurna. Mestinya kalau dia sedekah, sah-sah saja dia zakat dia bayar. Kalau dia puasa sunat, sah-sah saja puasa wajib dia buat. Tapi dia ada satu masalah. Nabi kata hiya finnar. Para ulama bahas apakah maksud dia berada di neraka. Dia berada di neraka. Tapi dia ni Muslim. Ada 2. Satu boleh jadi dia masuk ke syurga lambat. Dia masuk ke neraka dulu. Sebabkan dosa akhlak buruk dia tu. Yang kedua, para ulama kata boleh jadi Nabi kata hiya finnar kerana dia menghalalkan akhlak buruk. Tak ada apa. Dia kata alah, akhlak buruk aku dah cover dengan benda-benda sunat ni, ibadah aku okey. Aku buat akhlak buruk pun tak ada masalah. Para ulama kata 2 tu. Maksudnya kenapa Nabi kata dia kat neraka? Boleh jadi dia tak masuk syurga dulu, batch pertama dia tertinggal. Dia masuk neraka dulu suci baru masuk ke syurga. Ataupun dia tu menghalalkan benda yang haram ini, yang Allah Ta'ala murka. Baik, kemudian qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya lagi. Fulana tusalli al-maktuba wa tasaddaqa bi athwar. Dalam riwayat lain bil athwari minal akid. Dia kata, wahai Rasul, ada pula satu orang perempuan. Kenapa dengan dia? Dia ini solat al-maktubat, dia solat wajib saja. Mungkin dia tak berapa nak rajin, dia kata, alah aku dah solat. Dan dia sedekah dia dalam riwayat lain disebut al-akid, maksudnya keju, susu kering. Tak apa sangat kan? Pada pandangan orang. Apa sangat susu keju dengan juga solat. Semua orang pun buat. Dan sahabat kata wala tu'dhi ahadan, dan dia tak menyakiti siapa. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli jannah. Dia termasuk ahli syurga. Jadi ini membuktikan bahawa akhlak ada nilai dalam Islam. Akhlak bergaul
ada nilai dalam Islam. Jangan kita sangka kita dah buat ibadat kita, sebab sebenarnya muslim-muslimat, akhlak ini merupakan lantunan ataupun manifestasi apa yang berada dalam kita ni. Jadi itu sebab kita tahu kalau akhlaknya buruk, dalamnya juga mesti buruk. Kalau saya tumpahkan, kalau saya isi air dalam ni, air kosong, takkan tumpahnya oren, mesti tumpahnya air kosong. Kalau saya isi kopi, tumpahnya mesti kopi. Begitu juga ada perumpamaan seperti yang Nabi SAW sebutkan ini. Baik, habis. Itu 3. Banyak lagi nas lain, tapi kita berpada dengan 3 benda ini sebagai motivasi untuk kita sentiasa perbaiki akhlak kita. Termasuk saya lah yang berbicara ini. Baik, selesai. Sekarang kita nak pergi kepada kaedah. Dalam kat Baitul Salam ni, banyak kali kita sebut kaedah itu, kaedah ini kan. 10 kaedah penyucian jiwa, 10 kaedah itu. Baik, macam mana kaedah yang thabit kita nak bergaul? Kalau kita bergaul dengan orang Sabah, mungkin caranya lain. Kita nak bergaul dengan orang Johor, Kelantan, dia ada PL tersendiri. Tapi bila kita sebut kaedah, dia terpakai untuk semua Muslim dekat mana-mana kat muka bumi ni, bahkan bukan Muslim juga sama. Okay? Sebab bukan Muslim juga ada potensi untuk menerima hidayah dan masuk Islam. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Okay? Kita kena sedar benda ini dulu. Kita kena sedar benda ini dulu, supaya jangan dia buat satu masalah, kita kata dia tu buruk akhlak. Tak semestinya. Kita kata awak ni buruk akhlak lah, saya tak nak bergaul dengan awak. Awak ni bukan suami yang bagus. Awak ni bukan pekerja yang bagus. Awak buruk akhlak. Kita cerai. Ataupun awak pindahlah tempat lain. Tak. Kita kena faham prinsip ini dulu. Okay? Ada 4 prinsip yang suka untuk saya nyatakan dan juga bincangkan. Baik, yang pertama. Okay. Yang pertama adalah berbeza cara untuk kita bermuamalat apabila kita punya hubungan dengan orang tersebut berbeza. Berbeza cara kita bermuamalat disebabkan hubungan kita dengan orang tersebut berbeza. Macam mana ni? Katalah kita dekat Baitul Salam ini kan, mungkin ada yang datang dengan anak, mungkin ada yang datang dengan ayah, mungkin ada yang kawan-kawan. Apa hubungan dia? Dia nak bergaul dengan kawan-kawan dia, lain. Dia nak bergaul dengan orang tua dia, lain. Mungkin kalau dia dengan kawan-kawan boleh gerak-gerak kasar, boleh bergurau kasar, boleh sentuh fizikal, ada orang macam tu, okey, dia okey. Dia kata, kau ni gendut dah sekarang. Dia gelak-gelak je gitu. Okey, mungkin okey. Tapi kalau dia sebut dekat mak dia, mak kat sekarang ni nampak lain macam lah. Dia pun sebut benda tersebut kat mak dia. Okey ke tak okey? Tak okey. Ataupun dia sebut dekat bos dia, benda begitu. Okey tak okey? Tak okey. Jadi, prinsip yang pertama adalah, kaedah yang pertama yang sabit ini, prinsip kita prinsip lah. Lain hubungan orang tersebut dengan kita, maka lain jugalah cara kita nak bergaul dengan dia. Dengan ibu, dengan ayah, dengan bos. Mereka itu ada status tersendiri yang kita kena hormat. Okay? Kita akan pergi nanti cara-cara untuk bergaul, tapi ini prinsip yang kita kena tahu dahulu. Okay? Bergaul dengan isteri. Kalau kawan kita panggil sayang, okey tak kawan kita? Kita panggil sayang. Katalah apa siapa sini, pengerusi Baitul Salam, kita panggil dia sayang. Dia pening kepala gitu kan, sayang gitu. Apa khabar sayang? Allahu Akbar. Tapi kalau dengan isteri okey tak? Okey. Bahkan Nabi SAW juga ada kes itu dengan isteri baginda. Saya sebut satulah. Kita tahu bahawa Nabi SAW pernah keluar pada waktu malam, dan keluar itu ke perburuan Baqi'. Kan? Tahulah cerita itu kan? Dan akhirnya Aisyah rasa tak sedar hati, mana suami aku pergi ni kan. Dia ikut. Rupanya suami aku berdoa dekat kuburan untuk jenazah dekat Baqi'. Kemudian Nabi SAW berpusing, Aisyah cabut lari.
Orang lari mesti dia punya degupan jantung tu turun naik. Balik ke bilik, balik ke rumah, Nabi SAW perasan, ini kenapa ni kan? Aisyah, kau bagi tahu tu pun Allah Ta'ala turunkan wahyu. Siapa berani wahyu? Tapi nak bagi tahu, masa itu Nabi SAW menggunakan kelunakan sebagai suami itu. Kalau suami ada isteri syak cemburu, apa agak reaksi suami? Tanyalah masing-masing kan. Tapi Nabi SAW tak. Nabi kata apa? Malaki ya Aish. Nabi sebut malaki ya Aish. Namanya bukan Aish, namanya Aisyah. Kenapa Nabi sukunkan, Nabi buang ta tu? Untuk kelunakan. Malaki ya Aish. Nak bagi tahu, bergaulnya Nabi SAW dengan isteri lain, bergaulnya dengan petinggi ataupun penjawat yang lebih besar lain. Ingat tak selepas perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6? Kan gencatan 10 tahun, Quraisy Mekah ataupun musyrik Mekah dengan penduduk Madinah, Muslim dekat Madinah. Kemudian Nabi SAW mula menghantar surat. Apa kepala surat itu? Nabi tak panggil, wahai Herakl, ya Azim Malik Rum. Azim, semua tu Nabi pakai gelaran. Walaupun Nabi SAW tak tulis, tapi surat itu sampai kepada mereka dan penuh penghormatan. Lain beza. Jadi kita kena ingat ini. Jangan samakan kita punya pergaulan dengan anak-anak sama dengan orang lain, sama aja semua. Straight forward, dia kata aku ni tak munafik, sama saja. Tak juga gitu. Beza. Baik, itu prinsip yang pertama. Satu lagi. Nabi SAW pernah bawa isteri, kadang ialah pergi perang pun kadang bawa isteri, kadang pergi mana-mana pun bawa isteri. Jadi Nabi ni ada satu orang yang tukang bawa kenderaan tu, nama Anjashah. Ini semua orang tahulah Anjashah. Cerita Anjashah ni orang muda, suara dia kuat ni tu, dipecut tunggangan unta. Jadi dalam tu ada isteri Nabi dekat tandu ke tenda. Rumah-rumah kecil dekat punggung, bukan punggung, atas unta tu. Jadi laju gitu. Macam kita lah bawa kereta kan, dalam tu ada mak kita, ada isteri kita, anak kita. Nabi SAW perhatikan Anjashah. Nabi kata apa? Ruwaidak ya Anjashah. Wahai Anjashah, slow. Ini bukan bawa, bukan bawa. Laki yang kau bawa kasar sikit tak apa. Ruwaidak ya Anjashah. Nabi kata, wahai Anjashah, slow. La taksir al-qawarir. Jangan engkau pecahkan kaca. Nabi ibaratkan isteri dengan kaca. Lainlah bergaulnya. Baik, kedua, itu satu, kita kena tengok hubungan kita dengan orang kita nak bergaul tu apa dia. Yang kedua, kita bergaul berdasar perbezaan kita bergaul dengan orang berdasarkan kefahaman dan juga kadar akal mereka. Berdasarkan kefahaman dan juga kadar akal mereka. Ada beberapa riwayat yang dhaif, yang selalu disebutkan, tapi saya sebutkan juga. Benda ini makul. Hadis riwayat Ad-Dailami, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya apa? Umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Dia kata kami ini diperintahkan untuk bercakap dengan manusia berdasarkan kadar akal mereka, kefahaman mereka. Kita nak tegur budak kecil, kita tak perlu sebut, "Dek, ingat tak hadis Bukhari?" Tak perlu, dia pun tak kenal Bukhari tu siapa kan. Ingat tak dalam riwayat Al-Baihaqi? Baihaqi tahu tak? Karangan ini semua dalil mazhab Syafi'i. Budak tu pun pening gitu. Tak, orang kat kampung, kita tak perlu bacakan. Betul, dalil penting. Kalau dia berhujah, dia kata saya tak saya tak mukni lah. Boleh tak Ustaz terangkan? Pada ketika itu kita sebutkan. Okay. Jadi berbeza. Bahkan Ibnu Mas'ud dalam riwayat Tabrani, dia kata apa? Khalitun nas ala qadri imanihim. Engkau bergaul dengan manusia berdasarkan kadar iman mereka. Bukan, ini tidak menafikan untuk kita menyampaikan kebenaran, bukan. Kita tak sebut, kalau macam tu, ini kita senyapkan, bukan. Tapi tengok hikmah itu kan, wajadilhum billati hi ahsan. Bil hikmah tadi itu kita sebut. Ini mungkin tak sesuai. Kita kena terang dulu. Kita nak buat benda tu, jangan kita katalah dalam solat gitu kan. Apa yang biasanya sensitif dalam solat ni? Yang kalau kita buat orang terus cop kita gitu. Apa dia?
tak baca basmalah kot, tak baca basmalah secara sir. Kita jadi imam, kemudian kita, orang tak kenal kita, orang tolak kita, nampak macam pakai jubah, pakai songkok kopiah, orang tolak kita, imam masa itu sakit perut, tak datang, tolak kita ke depan. Kita pun dengan kefahaman kita, oh, kata-kata ini yang betul, ini sahih, rajih bagi kita, tapi tak mukni bagi orang. Okay. Sebab hukum ni ada satu lagi bab kita sebut mukni. Bila hujah ditegakkan, sama-sama kuat, kan ada macam itu. Kadang ada beberapa bab seperti itu. Dia tak mukni, dia mukni dengan pandangan yang dia sedia ada. Kita nak paksa macam mana? Tapi pandangan kita pula berbeza dengan dia. Kita pun solat, tak baca basmalah secara kuat. Kita berpaling itu, kemudian kita belah. Tudung, angkat kepala macam itu kan, jalan itu, keluar. Kita ini adalah perjuangan, menegakkan kebenaran. Tak seperti itu. Dia akan menyebabkan apa? Kalau kita nak dakwah sunnah, esok-esok kita dipanggil kat situ, orang tolak. Kita ini yang hari itu buat kepala sendiri kan. Ingat sekali lagi, ini bukan nak bagi tahu, tak menyampaikan kebenaran. Tapi kita tengok keadaan. Ini mungkin aku pergi sekali ni je. Pergi dekat mana-mana negeri. Sekali ni je. Kemudian kita teranglah. Tadi saya berpegang kepada gini. Itu sebab khalitun nas ala qadri imani. Baik, mungkin yang paling jelas kot. Qiraat. Pernah dengar qiraat pelik-pelik gitu kan? Pelik bagi kita sebab orang kampung ni dia tak tahu qiraat. Kita pun pergi baca qiraat Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dia kata sesat ustaz ni. Kita pula lepas solat itu senyap macam gitu, kemudian kita belah. Kita tak terang. Itu sebab penting khalitun nas ala qadri imanihim. Ya, hadis ini dalam riwayat yang lain itu dhaif, tapi ada dia punya make sense. Jadi kita pun balah dengan dia, jadi musuh tiba-tiba. Yang tak patut jadi musuh pun. Baik, yang ketiga. Okay. Jadi satu, kita tengok apa hubungan kita dengan dia. Dalam riwayat Nabi SAW datang ke Ansar, ada budak yang dia jumpa, Nabi usap kepalanya. Cuba kita usap kepala kawan kita. Kita ini, saya dengar hadis itu kan, tak kena. Hubungan kita dengan dia kawan, ataupun kita nak buat baik dengan bos kita, kita pun usap kepala bos kita. Dia kata apa, kurang ajar gitu kan. Tak kena. Yang kedua, bergantung kepada kefahaman mereka. Baik, yang ketiga, ada satu lagi yang lebih khusus. Kita bergaul dengan manusia berdasarkan kepribadian. Kita bergaul dengan manusia berdasarkan kepribadian. Kepribadian kita ni muslim-muslimat tak sama. Ada orang senyap, ada orang pemalu, sangat pemalu. Bahkan Nabi SAW, Nabi macam mana dia punya sikap malu? Kalau kita baca riwayat, kan dulu ada Syama'il gitu kan. Nabi ni lebih malu daripada anak gadis yang berada di biliknya. Mungkin sebab ada anak gadis kalau kat luar dia malu. Tapi kat bilik dia, dia suka nyanyi gitu kan, nyanyi gitu kat bilik, kat dapur dia. Tapi ini ada riwayat tu, kalau baca Syama'il, lebih malu daripada anak gadis yang berada di biliknya. Tapi itu tak menafikan bahawa Nabi SAW bergaul dengan manusia dengan cara yang bagus. Maka ada orang yang mungkin tak berapa nak ngam dengan kita, maka kita kena adjust cara bergaul kita dengan dia. Okay. Baik. Tapi kalau kita nak up satu lagi level, ada orang bergaul dengan cara yang dingin dengan kita. Ini nak bagi tahu perbezaan peribadi. Okey, perbezaan peribadi. Kalau kita boleh balas balik, katalah dia berhubungan kita dengan perhubungan yang dingin, tapi kita boleh balas dengan satu benda yang bagus, nescaya dia akan twist. Dia akan malu sendiri. Katalah orang tu buat salah kat kita, dia tuduh kita macam-macam, tiba-tiba dia susah. Ingat tak peristiwa Ibnu Taimiyah? Yang musuh dia mati, kemudian anak murid dia cela. Dia kata, jangan kau cela. Dia kata, mulai pada hari ini keluarga itu aku tanggung. Jadi lain orang tu. Keluarga tu mungkin dia kata, pak aku musuh kat dia,
Suami aku musuh, adik aku pun musuh. Tiba-tiba Ibnu Taimiyah kata, keluarga ni aku tanggung. Apa jadi perasaan tu, keluarga tu? Itu sebab, kalau kita buka dalam surah Fussilat ayat 34, surah ni surah yang, ayat ni merupakan surah, ayat yang sangat excellent. Siapa yang boleh buat, dia akan tulis permusuhan kepada suatu bentuk keakraban. Baik, Allah Ta'ala sebut, dalam surah Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanata wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan juga keburukan. Beza, jauh beza. Keburukan, kebaikan, satu kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang buat jahat kat kita, kita balas balik dengan ahsan. Allah Ta'ala kata apa? Kalau engkau buat seperti ini, jaminan Allah Ta'ala dalam surah Fussilat. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau engkau dengan dia itu ada permusuhan, engkau jadi apa? Ka'annahu waliyyun hamim. Allah Ta'ala sebut, kalau engkau boleh balas kejahatan tersebut dengan kebaikan, dia akan, engkau punya hubungan dengan akan jadi wali. Tahu wali? Pelindung. Hamim, teman rapat. Ini yang berlaku kepada Nabi SAW dengan seorang sahabat yang dulunya menentang Nabi. Siapa dia? Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan tentang Nabi. Salah satu, Nabi ambil hati, Nabi SAW kahwin dengan anak dia. Siapa anak dia? Ramlah binti Abi Sufyan, ataupun digelar sebagai Ummu Habibah. Kemudian masa Fathu Mekah, Nabi kata apa? Siapa yang berlindung sekian, masuk Mekah sekian, aku tak akan cederakan, aku tak akan apa-apakan. Dan di antara tempat yang Nabi sebut apa dia? Dar Abi Sufyan. Siapa yang masuk dekat tempat Abu Sufyan, Nabi ihtiram dia. Nabi balas kejahatan Abu Sufyan tu dengan kebaikan. Akhirnya masa perang Hunain, masuk orang cabut lari itu, di antara mempertahankan Nabi SAW, siapa dia? Abu Sufyan. Sebab azim, ayat ini azim. Kalau boleh buat ni. Baik. 1, 2, 3 dan yang terakhir. Yang terakhir ni penting. Kita ni muslim-muslimat, bila kita hidup dekat dunia, secara realitinya tak ada manusia sempurna. Bahkan orang tua kita juga, bahkan isteri kita juga, bos kita, bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW juga dari segi manusianya, baginda melakukan kesalahan. Bukan sebagai bentuk merendahkan, tapi daripada kesalahan itulah kita tahu, kita belajar iktibar, kemudian untuk menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak diangkat kedudukannya ke makam Tuhan. Bahkan Nabi juga. Dan baca sejarah kita tahulah. Jadi, bila kita sedar bahawa manusia itu tidak ada yang sempurna, dan kita juga tak sempurna, maka kesilapan itu kadang-kadang kita tersamuh saja. Kita apa? Tersamuh dalam bahasa Melayunya. Kita berlapang dada. Dan hadis yang popular, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Kesalahan dengan Allah Ta'ala. Kesalahan dengan manusia lebih lagi, muslim-muslimat. Lebih lagi. Kita yang agama ni, tak kira lah ustaz ke ustaz, belajar agama tak agama, tapi yang penting ketika kita bergaduh ataupun berbalah, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas, kerana semua tahu hadis tersebut, ciri orang munafik adalah bila dia idza khasama fajara, bila dia bergaduh dia melampaui batas. Baik. Hadis ini saya lama tak sebut hadis ni. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Di antara orang yang paling banyak dengan kita, keluarga kita. Okey. Dan di antara keluarga kita tu, kalau lelaki dan juga perempuan yang paling rapat sekali adalah suami isteri. Bahkan lebih rapat lagi daripada mak bapak dia. Sampai aurat pun tak ada. Kalau nak solat jenazah, kalau nak mandikan jenazah pun boleh saja, tak ada masalah. Tak kata rapat. Jadi, di antara orang yang banyak kali kita melakukan kesalahan, bagi yang dah berkahwin, saya tak tahulah, begitulah kot dia punya adat resam. Bagi yang dah bernikah, suami kepada isteri, isteri kepada suami. Sampai satu tahap, suaminya pun dah 30 tahun kahwin dah. Redha saja kan. Dalam hadis riwayat Bukhari, mungkin yang baru-baru nikah dan sebagainya, itu kadang tak tahan.
Ada saya dengar student saya lah, gitu, sampai nak bertikam gitu suami isteri kan. Semoga baik-baik saja. Sebab apa? Darah muda. Masa ni dia hidup sorang-sorang dengan PL dia seorang. Laki PL lain, perempuan PL lain. Semua makruf lah. Nabi SAW berikan satu pesan. Nabi kata apa? La yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu yafrak. Yafrak ni maksudnya marah sampai menimbulkan permusuhan. Maksudnya janganlah seorang suami itu, boleh juga kita sebutkan suami, marah benar kepada isteri sampai bermusuh. Nabi kata apa? Idza kariha minha khulukan. Kalaulah ada akhlak dia yang tak bagus, engkau tak suka. Orang lain mungkin okey, tapi engkau tak suka. Sebab manusia ni dia bukan hitam putih gitu kan. Dia bukan bab halal haram, tapi benda tu dia tak suka. Apa contoh yang boleh saya sebutkan ni? Mungkin suaminya jenis smart, tersusun. Isteri dia pula jenis yang campak-campak barang. Biasa terbalik kan, biasa yang campak-campak barang ni lelaki. Tapi contohnya lah gitu, contohnya begitulah. Dia tak suka. Benda tu tak salah pun, mungkin towel dia campak sembarangan. Kan bukanlah baru ni, ada berita disenaraikan punca-punca perceraian. Apa di antaranya yang bagi kita benda tu tak masuk akal? Apa di antaranya? Tak tutup balik. Suami dia jenis perfectionist, dia ubat gigi tu kan daripada bawah tu dia pusing-pusing sampai siri dia penyek macam tu, dah terbalik gitu, jadi gaduh. Tapi real kan? Macam mana? Ada senarai tu saya baca. Di antaranya adalah punca perceraian, suami tak suka isteri basuh baju pada waktu malam. Bagi kita dari sudut syarak, apalah masalah kan? Itu je masa dia free, dia nak basuh baju, sila. Tapi ada orang tak boleh. Kalau dia tidur tu tak boleh ada bunyi bising, tak boleh dengar tapak kaki pun. Saya tak nak dengar tapak kaki awak. Ada orang macam itu. Suami sama, isteri pun sama. Itu sebab Nabi kata apa? In kariha minha khulukan. Kalaulah ada satu sikap yang dia tak suka, radhiya minha akhar, tapi jangan dilupakan kebaikan dia banyak. Dia sediakan kita punya baju, dia tolong masak, anak dia didik, yang suami pun sama juga. Suaminya yang keluar bekerja, sediakan. Jadi begitulah. Tak ada manusia perfect. Okay. Bos ke, kita ke, mak ayah ke, kita sebagai anak ke. Jadi kita tak, bila kita tahu prinsip, kita masih bicara tentang prinsip. Bila kita tahu prinsip ini, kita tak mudah-mudah kata saya putuskan hubungan dengan awak. Kita putus kawan. Ada yang tak bertegur mungkin bertahun-tahun. Okay. Jadi bila kita sedar, oh dia salah, dia manusia, saya juga salah. Asalkan dia tak melanggar prinsip, maka kita berlapang dada. Baik. Baki 15 minit. Alhamdulillah. Jadi suka untuk saya sebutkan beberapa perkara. Tips. Okay. Orang soleh ada sebahagian daripada hadis Nabi SAW. Kita baca, maka inilah cara kita bergaul. Baik. Yang pertama. Okay, yang pertama. Sama-sama kita muhasabah. Saya yang bercakap ini, yang banyak bercakap kat depan, dan juga muslimat jugalah yang mendengar. Sama-sama kita muhasabah. Baik, yang pertama, manusia tak suka diberikan nasihat di hadapan khalayak. Sebab semua manusia, hatta budak kecil sendiri sekalipun, isteri kita, suami kita, anak didik kita, orang yang teratas daripada kita lebih-lebih lagi, mereka ada maruah diri. Dan mereka tak suka dimalukan. Jangan kita kata depan-depan, apalah awak ni, ini tak guna gitu. Dia dimalukan. Nasihat bukan seperti itu. Kalaulah ada orang berikan nasihat, ini secara umum, mungkin ada situasi yang kita terpaksa bagi nasihat secara umum. Katalah maksiat tu memang depan-depan dia buat, kita bagi tegur depan-depan. Awak jangan buat seperti ini. Dia pergi khalwat, kita ketuk pintu, awak jangan buat seperti ini. Kita buat rombongan kita, tegur dia, mesti dia malu.
Tapi ini secara umum. Kadang-kadang orang tua-tua dulu cerdik gitu kan. Dia taklah marah depan-depan, tapi dia jeling gitu. Jeling tengok itu. Ataupun dia bagi isyarat tangan itu. Apa tu? Cubit. Tengok itu, tengok. Dah tahu itu. Baik, sebab semua orang, hatta budak kecil, tak suka untuk dimalukan. Baik, jadi kita cuba elakkan untuk mengkritik orang secara berdepan. Kecuali ini secara umum, Kecuali memang ruang itu kritik depan-depan, katalah kita pergi ke pentas politik yang kita anjurkan debat, itu memang ruang untuk mengkritik. Tapi nasihat depan-depan, suami ke isteri, isteri ke suami ke anak-anak, benda itu kalau boleh dielakkan, dielakkan. Ada tak sunnahnya seperti itu? Ada. Muslim-muslimat, ada. Baik, siapa yang baca Rahiqul Makhtum tahu kisah ini. Nabi SAW banyak siri peperangan kan. Kadang-kadang Nabi panggil kaum itu, kaum ini. Kita tahulah ada peperangan yang Nabi isytihar secara jelas. Di antaranya adalah perang Tabuk. Ada yang Nabi divert, Nabi tak bagi tahu, kemudian Nabi lencongkan, barulah sahabat tahu ini tujuan kita. Baik, ala kulli hal. Ada satu kisah, Nabi SAW panggil sahabat. Dan pada waktu pagi tersebut, ada satu suku daripada Bani Mudhar. Di antara suku yang Arab muliakan. Mereka sampai, dalam riwayat tersebut, kebanyakan ataupun disebutkan kesemua mereka yang sampai itu pada waktu pagi, awal pagi, itu daripada suku ini, Bani Mudhar. Nabi tengok Bani Mudhar ini, pakaian mereka tu ala kadar. Dan mereka cuma ada senjata gitu nak pergi perang. Dia kata, "Wahai Rasul, apa kita nak buat ni? Kita nak pergi perang kat mana?" Nabi sayu hati tengok keadaan mereka begitu, sebab apa? Miskin. Nabi, ini Nabi kan, Nabi faham perasaan orang itu, sebab orang yang paling faham perasaan orang adalah orang yang paling dicintai di hati kita. Dia tak malukan kalau dia cakap tu bagus, dia tak malukan kita. Kita akan suka kat dia, confirm. Katalah kalau kita ada isteri, katalah isteri kita 2-3 orang, cuba tengok yang paling bagus hormatnya kat kita tu, itu kecintaan kita kat situ. Walaupun rupanya tu banding dengan yang lain tu tak berapa. Nabi SAW sayu hati kan, tengok sahabat itu miskin. Tapi Nabi tak kata dekat sahabat lain, "Kamu ni tak perasan ke kawan kita ni miskin? Cubalah bagi sumbangan." Nabi SAW tak sebut seperti itu. Nabi tak tegur sahabat ni, "Kenapa tak bagi ni?" Tak cakap berdepan, bagi nasihat berdepan. Ataupun Nabi tak malukan. Ini tak nampak ke kita bunyi sahabat ni? Malulah kawan tu kan. Kan ada orang seperti itu. Ada orang miskin, tapi mereka tak miskin maruah. Dia ada aizah gitu. "Awak ambil lah sedekah ni, saya rasa saya cukup ni sedekah ni, saya tak maulah bagi ke orang lain." Dia ada izzah gitu. Baik, apa yang Nabi buat? Nabi tak bagi tahu, sedekahlah. Nabi tak malukan sahabat ni, "Kenapa kamu ni? Aku dah tarbiyah banyak kali." Tak sedekah. Ini pula tak dimalukan. Nabi kata kat Bilal, "Bilal, azan." Azan sini maksudnya panggil. Nabi pun bagi khutbah. "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu." Khutbatul hajah. Kemudian dalam benda tersebut, dalam khutbah tersebut, Nabi cerita tentang sedekah. Nabi cerita sedekah. Okay. Nabi tegur tak secara direct. Nabi cerita sedekah. Sahabat ini orang yang haris alal khair. Orang yang sangat concern terhadap kebaikan. Jadi ada satu orang lelaki mula perasan. Dia bagi sedekah dekat Bani Mudhar. Akhirnya bila lelaki tersebut mula untuk bagi sedekah, maka sahabat lain juga berpusu-pusu bagi sedekah dekat suku kaum ini. Ingat tak hadis yang selalu kita baca, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Siapa yang buat satu sunnah-sunnah yang bagus, maka pahala baginya, dan orang yang buat selepasnya itu, pahala itu akan sampai ke dia, tidak berkurang sedikit pun. Puncanya apa? Puncanya inilah orang ni. Sebabnya apa? Sebab Nabi tak sampai hati tengok Bani Mudhar itu. Nabi bagi khutbah tentang sedekah. Jadi ini merupakan satu teguran halus. Apa pepatah kita sebut, menarik tepung dalam macam mana menarik tepung dalam rambut? Menarik rambut dalam tepung. Tepung tak berselerak, rambut tak putus.
Gitulah. Ini akhlak. Baik, yang kedua. Saya sebenarnya kita banyak bergaul dengan orang kan. Kadang-kadang orang bergaul dengan kita itu macam-macam PL. Saya selalu sebut dekat para pelajar lah, terus terangnya. Saya kata kita ni tak bekerja 24 jam. Janganlah jadikan kita ni sebagai Shopee. Tahu Shopee? Ini bukan promote Shopee ya. Lazada termasuk sekali, Alibaba ke pun. Bila kita order barang, apa kita nak? Cepat sampai dan juga benda tu sampai dalam keadaan perfect. Apa yang cuba saya nak sampaikan kepada student? Kadang diorang ni mesej saya, ini real punya ni, pukul 12 malam. Ayat tu cantik, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar, maaf mengganggu. Dah ganggu lah pun pukul 12 malam. Mesej waktu pagi. Macam-macam. Baik, apa yang saya nak sampaikan? Manusia ni, saya percaya, bukan sakat saya tapi juga muslim-muslimat yang mendengar, sama ada yang hadir kat sini ataupun yang melalui atas talian. Kita tak suka bergaul dengan orang yang pentingkan diri sendiri. Bukan tidak. Kalau yang pertama tadi sebut, manusia tidak suka diberikan teguran secara berdepan khalayak, itu memalukan dia. Ini secara umum Yang kedua adalah manusia ni tak suka digauli ataupun kita tengok orang tu pentingkan diri sendiri. Apa maksud pentingkan diri sendiri? Dia concern terhadap diri dia sendiri, asalkan dia capai tujuan, maka yang lain tu dia tak kisah. Kita tahu kes seorang Arabi buang air kecil dekat Masjid Nabawi. Apa jadi? Sahabat bangkit. Tak salah juga sahabat bangkit kan. Ini masjid kot. Kau tiba-tiba buang air dekat penjuru situ. Cantik punya. Nabi kata jangan biar dia habis buang, supaya di antara hikmahnya supaya benda tu tak merebak kan. Dia satu, maksudnya mengalir kat satu tempat saja. Kalau pergi kejar, maka bertebaran dia punya najis kan. Akhirnya Arabi itu kata apa? Allahumma rahamni wa Muhammadah. Dia kata, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada aku dan kepada Muhammadah. Dia tak sebut pun Muhammad, dia sebut nama. Arabi jenis yang tak ada, kata sebut apa, tak ada tamadun gitulah. Dia kata wala tarham ma'ana ahada. Dia kata ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada aku dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata janganlah engkau rahmat selain daripada kami. La ilaha illallah. Penting diri kan, kita tengok penting diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata laqad hajarta wasi'an. Dia kata rahmat Allah Taala kan luas, kenapa engkau saja? Jadi kadang kalau kita nak bergaul dengan orang, kita nak cepat di atas jalan raya. Tahu kita semua nak cepat. Tapi janganlah potong. Kalau kita dah terlepas kan, baru ni ada berita. Orang panggil apa? The King. Apa The King? Alzao, boleh lah. Penting dia dah terlepas itu, nak cepat. Kona, terbalik lori. Pun sama juga. Kita nak tujuan kita sampai. Tapi kita kena raih perasaan orang. Jangan anania. Anania dalam bahasa Arabnya sebut anania. Sikit-sikit ana, sikit-sikit ana. Ana. Ana ada itu, ana ada ini. Lama-lama jadi anaconda itu. Sikit ana. Anania maksudnya rasa penting diri. Asalkan aku dapat, yang lain aku tak kisah. Kalaulah manusia ini buang sikap penting diri. Penting diri ni sebab apa? Dia rasa diri dia mulia. Dia kata engkau dengan aku sama aja. Yang penting aku dapat, yang lain tak kisah. Dan Nabi SAW, kalau kita baca hadis ni banyak sangat yang cuba menukarkan sikap ananiah ni kepada ithar. Ithar maksudnya mendahulukan orang lain dalam bab dunia. Dan hadis Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, Nabi pasangkan dengan iman. Ithar itu. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah dia suka apa yang
dia suka diperbuatkan kepada diri dia, dia juga buat benda yang sama kepada orang lain. Jadi kalau kita tengok orang ni cengeh gitu kan, tak masuk saja gitu, kemudian buat muka, habis urusan dengan kita tak bagi salam, tak ucap terima kasih, belah macam itu. Jangan dilupakan, Allah Ta'ala ini maha adil. Ada sebahagian bentuk ananiah sampai menzalimi orang lain. Maka bila masuk dalam bab zalim ni Allah Ta'ala confirm balas. Kan? Thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihin. 3 doa yang mustajab, tidak tertolak, tidak ada syak padanya. Di antaranya apa? Da'watu al-mazlum, doa orang yang dizalimi. Bahkan Allah Ta'ala mengharamkan kepada dirinya daripada melakukan kezaliman. Jadi ada bentuk ananiah yang dalam bab kezaliman itu kita kena hati-hati. Benda itu berbalas, muslim-muslimat. Benda itu berbalas. Baik, yang ketiga, di antara sikap yang menyakiti kita, kadang-kadang kita pun buat juga ke orang lain, tapi secara terang-terang sikap itu menyakiti kita juga. Selain daripada orang tegur kita depan-depan, mempermalukan, selain daripada orang tersebut bersikap ananiah, penting diri sendiri, satu lagi apa dia? Kita tak suka bergaul dengan orang yang tinggi diri. Isti'la. Manusia memang tak suka. Isti'la ni maksudnya apa? Dia pandang rendah kat kita. Engkau siapa? Biasanya orang pandang rendah kat kita ini, dia akan mengurangkan hak kita. Dan dia akan bergaul dengan kita dengan cukup kadar gitu aja. Biasanya orang seperti ini, kalaulah ada orang yang statusnya lebih tinggi daripada dia, dia akan layan bagus. Tapi kalau ada orang yang rendah daripada dia, dia kata, kau ada apa? Baik, ada satu kisah Imam Ahmad. Mungkin satu lagi, kita tutup selepas daripada itu. Cukuplah mungkin 4-5 tips bergaul. Saya rasa ini memadai. Baik, satu hari, Harun bin Abdullah Al-Jamal. Okay. Jadi dia ini, Imam Ahmad riwayatkan kepada dia dan dia baca kepada orang. Dia baca ke orang. Satu hari, dia kata, Ja'ani Ahmad bin Hanbal bil lail. Satu hari, Ahmad bin Hanbal datang kat dia pada waktu malam. Kita suka untuk orang buat seperti kat kita, kita juga buat seperti itu kat orang. Jadi, Imam Ahmad bin Hanbal ni ketuk pintu dia. Harun bin Abdullah Al-Jamal. Lalu dia kata, Fakultu man hadha? Dia kata, siapa ni? Dia kata, Ana Ahmad. Dia tak sebut Syekh Ahmad. Ya, dia kata, aku Syekh Ibn Hanbal. Dia tak sebut. Yang Ahmad kata apa? Ana Ahmad. Iaitu Ahmad bin Hanbal. Fakultu. Lalu Harun pun kata, hajatan Abi Abdullah. Dia kata, engkau ada hajat apa wahai Abu Abdullah? Orang tu hormat. Lalu Imam Ahmad kata apa? Syaghaltal yaum qalbi. Dia kata, wahai Harun, pada hari ini engkau telah pun menyebabkan hati aku ni tak rasa tenang. Syaghalta qalbi. Rasa tak tenang. Agak-agak apa yang dibuat oleh Harun ini? Fakultu bimadha ya Aba Abdullah. Dia kata, kenapa engkau tak tenang, apa yang aku salah buat kan? Dia kata, Ahmad bin Hanbal ni pergi jumpa dia. Cakap depan-depan. Tak rasa sombong. Kadang kalau kita ni, orang cakap itu, orang cakap ini, kita pun buat muka. Orang tu pun tak tahu apa salah dia. Ya, aku salah apa kan? Memang begitu sikap dia. Mungkin muka dia tu memang berkerut ke apa. Dia memang kerja kuli ke apa yang perlukan kekerasan. Jadi muka dia macam gitu. Dia tak ada perasaan. Jadi kadang ada orang tengok sepintas lalu dia kata, ni orang ni sombong ni. Tak, Imam Ahmad datang jumpa dia. Tegur. Ini tadi itulah, tak suka diberikan teguran secara umum, Imam Ahmad datang. Imam Ahmad berendah diri. Samakan level. Dia kata, mungkin aku tok guru lain. Tak, Imam Ahmad bergaul macam biasa. Dia kata, justu alaika al-yawm wa anta qa'id haddatha an-nas fil fai' wan nas fi syams bi aydihim al-aqlam wad dafatir. Dia kata, aku berikan engkau ijazah, engkau sebut ke orang, dan engkau bila engkau baca hadis kan, hadis manusia, engkau duduk dekat satu tempat perlindungan, tapi manusia catat engkau punya hadis dalam keadaan apa? Panas mentari.
Engkau duduk, mereka berdiri. Jadi Imam Ahmad tak suka tengok keadaan seperti itu. Dia kata apa? La taf'al marra ukhra. Dia kata, wahai Harun, jangan buat seperti itu lagi. Ini teguran, jangan apa? Isti'la, rasa besar. Kita sebagai student, katalah kita student, kita ada guru. Kita hormat dia, guru. Tapi sebagai guru juga, dia juga kena ihtiram kepada orang yang di bawah. Kita jugalah kalau kita bos ke, orang hormat kita sebagai orang bawahan, kita hormat bos kita dengan cara yang sepatutnya. Dan kalau kita pula sebagai bos, kita juga hormat orang seperti mana yang selayaknya. Jadi Imam Ahmad kata, kalau kau lepas ni, kalau kau nak baca hadis, kalau kau berdiri, kalau kau tengok orang berdiri, engkau berdiri. Kalau kau tengok orang duduk, engkau pun duduk. Dia kata, engkau jangan buat benda tu, tak bagus. Baik, mungkin adalah beberapa perkara lagi. Di antaranya adalah senyum bila berjumpa dengan orang, kemudian berikan hadiah. Dalam Muwatta', tahadau tahabbu, kalau engkau nak engkau dicintai, berikan hadiah. Tahadau, kamu saling berikan hadiah, nescaya kamu akan saling mencintai. Kemudian manusia ini sukakan pujukan berbanding dengan kritikan. Suami suka ditegur isteri secara direct ataupun suka untuk dipujuk. Jadi kalau suka dipujuk, yalah, mungkin sahabat-sahabat kat sini lebih pengalaman daripada saya. Sama-sama gitulah. La ilaha illallah. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi, man lam yashkurin nas la yashkurullah. Kalau kita suka orang ucap terima kasih kat kita, kalau orang bagi kat kita something pun kita ucap terima kasih. Jadi gitulah, senyum, beri hadiah. Kalau kita tersalah, minta maaf. Orang beri sesuatu, kita kata terima kasih. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan ini adalah mudzakarah untuk saya sendiri dan juga muslim-muslimat yang ada pada malam ini, mudah-mudahan ada kebaikannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.